الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واسمعوا قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم العظيم. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan sekalian, alhamdulillah puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur kita kepadanya karena kita masih diberi peluang untuk bernafas dan bernyawa sehingga hampir tahun 2005-2057. Insyaallah dengan kurnia nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyeberang tahun 2557 dengan baik insyaallah. Sebagaimana kita pernah menyeberang tahun 1435 yang sebulan lebih dulu, 2 bulan. Itu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hamba yang dinamakan al-mu'minun dan muslimun. Insyaallah dan mudah-mudahan kita akan termasuk dalam golongan al-muflihun insyaallah taala. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan sekalian, beberapa minggu yang dulu ataupun sebulan yang lalu kita telah jawab tentang masalah penyakit lemah iman. Penyakit lemah iman ini ada banyak akar dia, gejala dia, ada banyak gejala dia. Dia mana karena sebulan lepas lagi kita takut lupa, maka saya ulangi sedikit. Di antara gejala-gejala dia, akar kata lemah iman ada sebanyak 22 akar semua. Dan kita ada dua ni 8 akar. 8 akar bagi orang yang lemah iman, penyakit lemah iman. Yang pertamanya dia suka jatuh dalam maksiat, suka melakukan maksiat. Itu tanda kata dia lemah iman. Yang kedua dia bahasa keras hati. Baca Al-Quran tak ada bahasa nak teriak, tak ada bahasa nak menangis. Baca Al-Quran semua baca serta khairat dari dia begitu, tak ada bahasa geno. Itu juga tanda kata kita lemah iman. Yang ketiga kita tak ada bahasa sedap ibadah. Wah ibadah pasal menawi istilah bagi nawi lepas batuk tangguh bagi nawi asal lepas semaya tak semaya dah puasa dah. Tapi rasa hikmah daripada puasa kita tidak dapati. Hikmah daripada semaya, solat kita tak dapati. Semaya dah saudara. Gapo kita boleh semaya tak ada pasal dah. Itu di antaranya ada mengitikad ke ibadah. Tak ada rasa nak cuma, tak ada rasa nak sedar, tak ada rasa nak perangi lewat ibadah. Itu juga tanda kata kita tu lemah iman. Termasuk saya sendiri itu pertama. Yang keempatnya masa malam nak ibadah. Masa belia, terutama lah ni musuh hujan ke puasa malam, as-salatu khairun min an-nawm, puasa haji bulan tu saya dengar kelima itu. Puasa malam itu juga tanda kata lemah iman. Yang kelimanya dhaiful qalb, dhaiful sadr, dia pusat sepik ada, tak terima pendapat orang lain. Pendapat orang lain semua ditolak. Benar salah tak kira, tolak semata. So terima dia semata. Itu juga salah satu daripada kelima akar daripada akar yang menunjukkan kata kita lemah iman. Bagi analia membanggakan diri orang lain tak terima. Yang tujuh, tidak ada kesan dalam pembacaan Al-Quran. Baca Al-Quran sebut mengaku tak rasa takut, sebut syurga tak rasa naik angin, sebut akhirat tak rasa gemetar, sebut Allah Ta'ala tak rasa takut. Itu di antara tanda kata kita lemah iman. Yang ketujuhnya al-ghaflah anzillah. Lupa, senantiasa lupa daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tak biasa baca azkar, tak biasa zikir subhanallah, Allah Akbar dan sebagainya, tak biasa. Lupa, senantiasa lupa. Kabar-kabar nak tidur semula, bangun tidur semula, bangun tidur semula. Lupa mengingati Allah Subhanahu wa taala, istighfar dan sebagainya, doa kan. Lupa Allah Taala. Alhamdulillah zalik. Yang ke-8, apabila orang melakukan maksiat, tak ada pasal marah. Orang buat maksiat tak ada pasal marah. Terutama lah ni masya-Allah banyak maksiat. Terutamanya garis-garis wanita lagi ada cuai cancur dalam ni
Kalau dulu kok batok nak pergi luar lah ni ada sahabat tanah dan alhamdulillah zalim. Itu saya cancur ke apa? Itu yang kalau benda-benda yang baru masuk dalam masyarakat kita. Tak ada pasal kena, tak ada pasal boleh. Ikut demo, bini demo, ikut demo, anak demo. Tak ada pasal nak marah. Kita melakukan apabila lakukan maksiat sebagainya. Itu di antara apa yang tanda kata kita ilmu iman. Yang sembilan, hadirin sidang Jumat yang saya muliakan sekalian. Yang sembilan, asyuh wal bukhlu. Asyuh ni sangat-sangat kedekut, bakhil. Al bukhlu ni kedekut, bakhil. Syuh ni lebih pada bakhil lagi. Asyuh bahasa Arab kata al bukhlu ma'al hifsi. Dia kedekut tapi dia lupa dengan orang lain. Kalau kedekut saja atau bakhil itu kalau dia bakhil, orang lain tak kira apa dia mau. Kawan tak boleh, waktu bakhil. Kalau asyuh ni hak dia yang kedekut, ya saya, ya pria tapi orang lain tak. Al bukhlu ma'al hifsi bagi. Waktu teruk kepala tu waktu naudzubillah dzalik. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kedekut saja dikategorikan sebagai orang mukmin hati. Orang kedekut, orang Islam hati dikut Islam. Pada satu ketika sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayakun al-mu'minu jabbana?" Ya Rasulullah, orang mukmin penakut dan tak? Qala na'am, Nabi kata, orang mukmin penakut. Dia penakut. Dia berilmu, semua dia juga rajin tapi penakut. Ayakun al-mu'minu jabbana? Qala na'am, Nabi kata, orang mukmin penakut. Ayakun al-mu'minu bakhilan? Sahabat tanya lagi, orang mukmin dan tak bakhil? Qala na'am, Nabi kata, orang Islam bakhil. Ayakun al-mu'minu kadhiban? Orang mukmin bohong dan Allah. La, Nabi kata tak tahu bohong ke mukmin orang munafik naudzubillah. Jadi orang kata bohong lebih pada kedekut lagi. Kedekut termasuk Islam lagi. Kalau dia syuh ni lebih pada kedekut lagi. Hak dia saya, hak orang lain dia nak. Naudzubillah min zalik. Oleh itu dalam sejarah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika ada tetamu datang kepada Mekah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak bertamu kepada Nabi. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para isteri dia, ada tak makan ni? Nabi kita cek apa? Semua isteri dia siapa kata ada makan ni? Semua isteri Nabi tak ada makan ni ya Rasulullah. Tak ada siapa. Maka Nabi kita pergi masjid. Nabi tanya siapa kata nak menamukan tetamu aku yang datang daripada Makkah Mukarramah. Siapa kata nak menamu ke atina nak terima tetamu datang dari Mekah yang tidak ada makanan, lapar dia, sudah lapar lagi. Maka salah saya sahabat dia sanggup, kata dia nak pergi bertamu, sanggup nak bertamu di rumah dia. Akhirnya dia pergi pada rumah dia dan dia bisik pada isteri dia, kata ada tak makan ni? Isteri dia kata tak ada makan ni, kecuali ada makan ni ada dekat no. Dia kata laki dia kata we tidur no, buatlah anak-anak we tidur. Kemudian ada sekeping roti lagi, bukan putih roti dah, sebelah roti lagi. Kita ahnan khubz, sepotong dalam roti ni, usaha kita makan dengan dia. Baik dia sama makan, dia laki dia sama makan. Kita tamu saja makan. Waktu nak makan apa tu? Waktu pergi pita lah. Kemudian apa yang mau pita tu? Kita apa? 50 pita. Sebab makan lagi lah. Sebab kalau makan sebelah roti, orang tak kenyang. Sorang pula kenyang lagi. Tapi kalau tidak ada makanan, akhirnya suami dia turun isteri dia waktu nak makan apa pergi pita kamu mampu. Kemudian dia suruh suami dia mencak dia suka makan Allah tanya kakak soalnya kata tetamu ke pasal suka hati sebab tu dalam menerima tetamu dari Islam ni waktu apa ni datang seorang yang puasa kita kita puasa maka afdal kita buka puasa sebab nak menghormati tetamu. Oleh itu kalau tetamu makan kita puasa tak naik tak sedap ni, tak sedap makan tak sedap. Tuan puasa kita dah buat tak sedap. Oleh itu menghormati tamu juga salah satu daripada tanda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Taala turun ayat mengenai seorang laki-laki tadi yang berikan makan kepada tetamu dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yusiruna 'ala anfusihim wa kana bihim qasasa." Mereka mengutamakan sahabat-sahabat yang mengutamakan tetamu yang datang kepada Mekah walau kana bihim khasasah, walaupun diri dia berhajat. Diri dia berhajat untuk makan tadi, tapi yang memuliakan tetamu saya nak dia lapar, tidur juga ke lapar itu
Itu di antara pujian Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak ada perasaan kedekut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yahtamu asy-syuh wal iman fi qalbi 'abdin abadan. Rawahu An-Nasa'i. Nabi kata tidak akan berhimpun, tidak pernah berhimpun dua dalam hati manusia yang beriman, iaitu berhimpun antara syuh dan iman. Untuk sekadar sangat-sangat kedekut syuh. La yahtamiu asy-syuh wal iman fi qalbi 'abdin abadan. Tak mungkin bersatu, tak mungkin bertemu, tak mungkin dua-dua boleh. Syuh pun adalah dada dia, iman pun adalah dada dia. Alhamdulillah, zakat pada syuh. Kalau syuh ada kedekut, sangat kedekut oleh iman dari dada dia, iman akan lahir keluar. Apabila iman dari dada dia, syuh tak termasuk. Syuh. Oleh itu Nawawi kata, di antara tanda-tanda kata lemah iman, penyakit lemah iman ni yang kesembilan ni perasaan terlalu kedekut. Takkan diri, takkan diri. Istilah Melayu kita takkan diri. Kalau jangan nak haid rupiah dua, tak sepatah kalau payah lah. Nak duit perak sekut dua kot, masya-Allah payah. Kalau takkan diri, payah betul. Hadirin sidang Jumaat yang saya muliakan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, iyyakum wasyuha, jauh olehmu, jaga-jaga asyuh. Kedekut, saya kedekut. Innama halaka man kana qablakum bisyuh, sesungguhnya dibinasakan umat-umat yang terdahulu pada kamu. Bisyuh, sebab dia terlalu kedekut. Amarhum bil bukhli fabakhilu. Orang sebab akhir dia tak sobat. Orang sebab kedekut, orang itu harus kedekut dah. Modal asal tak kedekut tak syuh. Orang tak kedekut sawi dia tu, dia tak boleh ada. Sebab apabila suka kedekut, dia kedekut. Wa amaruhum bil qatiyah faqadu. Apabila orang suka diputus rohani, tak tegur dengan seseorang, dia pun tak tegur. Sebab apa? Apabila awak baik dengan seseorang, akan rugi. Akan rugi harta dia. Awak baik orang ni kena rugi harta, rugi makan, rugi minum, apa. Oleh tu orang suka putus rohani, dia putus selalu. Sebab apa? Takut harta dia kurang. Orang mari rumah dia kena buat teh apa, kena bersekup apa rugi. Apabila orang perintah kata mumpat, putus dengan dia, tak selesai dengan dia, putus rahim dengan dia putus selalu dah. Tolak selalu dah sebab dia berdekut. Wa amarahum bil fujur fafajar. Apabila diperintah untuk buat kejahatan, dia buat kejahatan. Nauzubillah min zalik. Itu yang antara larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sahabat-sahabat dia dan umat dia jauh daripada perasaan asyuh, sifat asyuh, terlalu kedekut. Yang ke-10, ayyaqul al-insan ma la yaf'al. Cakap tak buat. Alhamdulillah. Ni orang kena ni orang gaya wajah kebak. Orang yang mengajar, bapa-bapa, ustaz, cikgu, kru semua ni tu. Apabila dia goyak gapo-gapo dia tak buat. Kita rumah Muslim semua tahajud kita nak mati awal dia tak buat tujuan. Alhamdulillah sekali. Ini beringat. Terutama saya sendiri. Ayyaqul al-insan ma la yaf'al. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun wahai beriman. Wa qawlu kata, wa qawlu cakap, wa qawlu ceramah benar-benar tak buat. Kecek mana buat dah. Istilah bahasa Arab, istilah patah Melayu kan? Kukuk berderai, ekornya berbangkai. Supaya ayat dah. Tak semua, tapi ekor yang pakai belum mati. Nauzubillah dari itu bang istilah yang cukup dahsyat. Terutama saya sendiri ni. Tapi tak terpaksa kena ayat. Mudah-mudahan yang memulai saya tak mulai ke apa, kalau ayat ustaz tak kena saya timur. Sebab manusia salah lah kalau tak tahu sebelum. Hak tempai main tempai 1% mulai belakang tak ada harusnya sekali. Sebab manusia salah lah, silap lah. Kalau itu silap ke mana, kalau yang betul, alhamdulillah, dia orang itu kasih kita, orang baik kita, orang niat baik kita, kita nabi kita. Oleh itu, apabila kita buat gapo-gapo, sebab itulah Al-Hasan Al-Basri yang kibarul tabi'in, dia wafat pada tahun 110 Hijrah. Pada satu ketika Al-Hasan Al-Basri ni, orang minta dia baca khutbah tentang apa? Dia nak juga, nak take juga dia, nak banjar. Suruh baca khutbah masalah belekah apa? Suruh belekah apa? Maka lepas pada orang suruh baca khutbah masalah belekah kan hamba, loitah, dia berhenti baca selama beberapa tahun. Tak baca. Akhirnya setelah beberapa tahun dia mulai baca khutbah.
baca bab ke bab merdekakan hamba. Orang tanya, "Wa apa wahai Asy-Syaikh Al-Hasan? Wa apa tinggal lama belajar tak baca ketubah masalah modal apa modal merdekakan hamba?" Ya, aku tak boleh baca sebab aku tak biasa merdeka. Aku mesti baca ketubah, aku pecul duit, duit. Aku merdeka sebagai hamba baru baca ketubah. Takut kena pada ayat, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Apa kata mulut kecek, mulut betutup masalah pun tak buat, mulut yang saja. Orang sakit tubuh nak orang ceramah, orang bertempah, suka saya ni testing ayat. Test. Kabur maqtan inna Allah, sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sempurna. Kriu mama. Antaqulu ma la taf'alun. Bahawa kita bercakap tak buat. Kecil saja. Kecil saja buat. Allah Taala sangat marah. Sebab tu yang baiknya kita tak buat dia asal kecil. Benda kita tak bisa buat pasal wajah. Senang. Lebih baik daripada kita bercakap kalau wajah sebab takut kena ayat. Sangat dimurka Allah Subhanahu wa taala. Kita wajah gampang-gampang kita tak buat. Waliyahillah min zalik. Pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw yuhibbuna an yuhmadu wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al'adzab wa lahum 'adzabun alim. Ali Imran ayat 1. La tahsaban mudah seka alladhina yafrahuna bima ataw. Orang yang apabila dia buat gapo-gapo suka bergembira, dijai, nampak rendah dia suka, wa yuhmanu bima lam yaf'alu, dan dipuji bima lam yaf'alu. Dia tak buat tapi orang tak tahu tadi dia bukan dia. Dia tak buat tapi orang suka tadi dia buat, kan puji. Oh, dia mau jadi suka. Maka dia suka pada hari bukan dia buat hari. Pada sesuatu kalau misalnya buat ni orang lain buat tapi orang tak tahu kata ni. Orang lain buat, kata dia buat. Dia tahu, oh masya-Allah yang buat ni. Dia suka ayyuhmadu. Yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'al. Dia tak buat tapi orang puji kata dia buat. Dia suka sangat suka. Jadi puji tak kena pada orang. Orang lain buat tapi dia yang merayu. Maka Allah Taala kata, "Fala tahsabannahum bimafazatin 'adzab." Mudah suka bahawa dia akan terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala ini. Tak ada buat orang puji, masya-Allah suka dia. Pada hari nak buat kan ni. Mudah seka kata orang belah ni mafazat min al-azab. Akan terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Orang ni kena azab juga. Wala tahsabanna. Panggil nun takkid. Jangan sekali-kali kamu seka kata orang belah ni benda tak buat apabila dia puji, orang puji dia suka. Suka. Jangan suka kata dia akan lepas pada azab Allah Subhanahu wa taala. Walahum 'adzabun alim, dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Waliyahillah min zalik. Itu di antara tanda-tanda kata kalau kita perangai belah ni jadi kita mau iman boleh insya-Allah. Setelah kita cakap masalah apa nak akal nak iman kita banyak sebab apa tu. Yang darah tinggi sebab apa nak murah makan apa makan benda-benda. Mu sakit pinggir sebab apa? Mu biasa mu suka makan benda-benda sejuk kita bayang dia sebab dia tu insya-Allah. Setelah kita sirik 3 insya-Allah. Ni baru 2. Yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang seterusnya hubbuz zuhur. Chop sedai chop kuat. Chop kuat. Suka apa? Suka menunjuk-nunjuk. Hak suka tunjuk ni ada 3 semua. Ulama sebut ada 3. Ar-rabbatu fi riasah wal imarah. Suka nak jadi pemimpin tua. Kalau orang tak tahu dia tua boleh soh. Tidur tak ada dua, makan tak kenyang, mandi tak basah setelah kapur. Pasal tak kena. Serupa salah kalau orang tak tahu dia tua. Walaupun dia tak ada apa dia tua tapi nak dia tua dia. Itu juga tanda dia bagi dia dihinggapi penyakit lemah iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satahrusuna al-imarah wa satakuna damatan yawm al-qiyamah fa ni'mal murji'atu wa bisal fatimatu." Rawahu Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu ni sangat-sangat suka, sangat-sangat nak
kepada kepimpinan. Sangat-sangat canggih lah. Tomok kepada kepimpinan yang pemimpin. Nah itu. Wasatakunu nadamatan yaumil qiyamah. Kamu apabila jadi tua pak, satakunu nadamatan yaumil qiyamah, akan kamu sia-sia, akan sesat di akhirat saat yang tua. Sebab tu Nabi kata fa ni'mal murdi'atu wa bi'sal fatimatu. Orang tua adalah molek sedap seronok boleh mula-mula jadi. Wa bi'sal fatimatu, dan haknya lah akhir tu akhirat. Tahun ni masya-Allah. Nak gapo boleh, kalau gapo jadi, tapi di akhirat masya-Allah. Mikhyatan dalam suatu hadis saya kata, orang yang korupsi satu jarum jahat mikhyat. Kita boleh sebutung apa sekop 4 butung. Korupsi sebutung jarum tu dia akan ditanda Allah Subhanahu wa taala, akan disawab Allah taala. Bukan jarum wangi itu getak dia getak tak ke jarum tu salah aja. Jarum jahat. Allah Ta'ala akan tanya, tidak akan lepas masuk surga, Masya Allah. Itu besar pemimpin. Bila itu siapa-siapa ada pemimpin yang mana ada pemimpin lain dan berhak pada kita boleh galang. Sebab ada macam dia mah di akhirat sesat. Tak dunia ni Masya Allah sudah. Dalam satu hadis lain Nabi SAW bersabda, "In syi'tum amba'tukum." Kalau kamu nak kalau ayatmu. Anil imarah, kapo ada kepimpinan. Kapan pun apa kapo dia Nabi kata. Menang tak ayat? Nak tahu tak? Qalu na'am. Sahabat kata ya. Awwaluha malamah. Waktu adi kena ada malamah celah. Gisabcen paisi sairai bulawai saja. Nabi kata mula-mula malamah ni celah. Dia mula tetap jujur dia tetap. Macam-macam kita tahu orang pilih dia ada kita malamah. Yang kedua wasaniha nadamah. Lepas tu duka cita. Apa duit gapo jual kepong gapo jual lembu jual itu sehati hapi dia tak boleh gapo asal boleh nadamah ada duka cita lepas tu wasalis ma'adzab yaumil qiyamah, di akhirnya azab di kiamat. Alhamdulillah saya banyak kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anak betul yang sesat ibu dia banyak kali saya masalah pemimpin. Kalau seandainya anak betul seka di sungai Furat di Iraq, Umar di Madinah ni, kalau anak betul sesat ibu daripada ibu dia, maka aku akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Umar, wa qawmu Allah ya anak betul sesat pada ibu dia, betul di Iraq dia di Madinah. Kalau di negeri lain, tapi kan tanggungjawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi rakyat jelaka kita kampung tepi jiran tetangga kita buat gapo semua kita tak setanya. Kita akan tanggungjawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu orang yang suka jadi pemimpin juga termasuk salah satu daripada dhaful iman, penyakit lemah iman juga. Auzubillah min zalik. Satu lagi masalah nunjuk-nunjuk juga, hubut tasaddurul majalis. Suka ke suka depan masalah majalis. Suka depan. Artinya suka cakap. Orang lain tak ada nak cakap, orang cakap ni. Orang lain cakap sikit dia potong cakap. Artinya dalam majalis dia orang cakap. Orang lain dengar dia amai semata, homo semata. Ini juga alamat dia semua ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu ucapan, ittaqu hadhil madhabih. Nabi kata jauhilah kamu, jaga-jagalah kamu penyembelih. Mazhab ini bagaimana orang yang menyembelih dia. Orang cakap banyak, artinya orang sembelih dia. Terutamanya sembelih dari segi ucapan lah, kata dia tu, kata dia ni, apa semua pak. Sebab kalau cakap tak kata orang tak sedar, kena cakap kata orang itu gini, orang itu berlaku, orang itu gini dan sebagainya. Bau sedar kita jauh ini ingat, orang sembelih lagi ingat. Artinya suka cakap, orang lain tak mendengar sekarang. Yang ketiga, orang yang suka dihormati. Orang hormat dia yang suka. Terutama dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, masarahu ayyumathila lahu ibadullah qiyaman falyatabawwa baitan minnar. Siapa-siapa suka dan duduk tu pada kita ada. Masuk dalam lapak Israel kiamat diri belakang tu cer, jauh menang ngakon. Nabi kata siapa-siapa suka apabila dia dibangunkan oleh lain. Artinya apabila dia suka, kalau dia bangun dihormat dia, falyatabawwa baitan minan nar. Nabi kata hendaklah dia jom bang dalam ngakon. Dia tu urulan tak ada lah. Zaman saya dulu lagi Israel ya mama dulu selalu tu. Kita bangun pak
kita masuk kelas, anak orang ista'id ya, hormat. Tak boleh Islam. Tak boleh Islam. Nampak boleh, tapi tak boleh dalam Islam. Tak boleh lah, boleh tak boleh. Pada satu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan, dia pergi ziarah rumah Az-Zubair, Abdullah bin Zubair, anak nakal Aisyah radhiyallahu anha. Satu lagi Ibnu Amir, Abdullah bin Amir. Muawiyah pergi ziarah rumah Abdullah dengan rumah Zubair. Abdullah bin Amir dengan Abdullah bin Zubair. Apabila disapa Pak waktu itu dia ada khalifah Abdullah bin Amir dan Abdullah bin Zubair bangun diri. Wa kana arzana ma'ayatul mujahid itu jauh rumah dan ngaku-ngaku. Sebab kalau siapa-siapa suka orang berdiri hormat dia, artinya dia dicatinan dalam ngaku orang bilang dalam riwayat Abu Daud, maka ada hunana la surah Bukhari baitan lana. Maka itu menuduk. Wa kana arzana huma. Ya tak menuduk mujahid dicatinan ngaku. Sebab nanti dah je. Awak itu hormat nanti sana. Assalamualaikum hormat dong. Tak ada nama. Assalamualaikum pegangan. Siapa? Itu di antara ajaran Islam tentang memuliakan seseorang itu. Yang antara hubur riyasah. Suka orang punya orang kerja dan sebagainya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa qawlu amri Allah innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Wasma'u qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan sekalian. Yang kedua adalah as-surur wal ghibtah. Suka, masa geli hati nak suka tak letak. Bila bima yusibu ikhwanahu min muslimin min fashalin aw khasaratin aw musibah. Tengok saudara kita kena apa ni, buat gapo tak berjaya, buat kedah mampu. Buka risak jan. Turun hujan, tu lihat nak suka dia suka. Tu gak tanda kata kita tu lemah ini. Nampak saudara kita tak berjaya. Kita berjaya, selalu tak berjaya, suka hati kita. Itu tanda kata kita terima iman. InsyaAllah. Al-Zawal dan Ya'atil Raya. Nampak sayang kita beli kereta misalnya, bawa kereta melapor suka je. Kita panggil suka apabila saudara ada ditimpa bala kata terkibat. Ada orang terhingga boleh suka. Itu tanda kata kita tu ada dihinggapi penyakit ilmu iman. Alhamdulillah. Orang sekali tak tahu ni. Tidak ada sama sekali selain saudara dia sakit kita sakit, saudara kita suka kita rasa suka, saudara senang kita rasa senang, saudara kita susah kita rasa susah. Oleh itu kita jangan sekali-kali ada perasaan geli hati pasal suka. Apabila saudara kita mengalami kegagalan dalam hidup dia, ikut gagal apa ikutlah kita yang suka lah. Sebab itu adalah tanda-tanda kata kita terlemah iman. Alhamdulillah. Yang ketiga adalah an-nazar ila al-umur min jihati wuqu'il ismi fiha wa 'adam wuqu'ihi fi al-qadr. Nawak gapo-gapo kita cari masalah. Nawak baik. Hani dasar ada dosa. Kita tanya ke hani pahalanya tak tanya. Nawak gapo-gapo kita tanya tak dosa tak dosanya tu tanya. Nawak gapo-gapo tak itu. Wa ketika gapo dosa tak ni ada dosa. Kita tanya dosa. Pahala kita cari rasa. Alhamdulillah. Itu juga tanda kata kita mukmin. Kita orang mukmin al-hirs wal akhirah, kita orang mukmin. Kita lobo, nanti pahala banyak akhirat. Dia ada dosa, ada dosa apa? Aku boleh tak ni? Boleh tak? Kita nak cari kata pahala lebih ni, kita cari. Itu juga tanda kata kita ni lemah ini. Nauzubillah min zalik. Oleh itu kita terutama kita sebagai mengaku kata ahli sunnah wal jamaah, suka ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama saya sendiri lah. Bagaimana kita mengusahakan diri kita belah malu suka buat kebaikan, suka memberi pertolongan pada orang lemah, suka memberi pertolongan pada orang susah, anak yatim dan sebagainya, terutama saudara-saudara kita di sebelah akhir ni. Kemarin 150 orang mati di Baghdad, di Arab, 150 orang mati dibunuh. Dibunuh boleh orang perempuan semua, ada nganu tak nganu macam-macam.
Di Afrika Wusta juga. Afrika Wusta juga dibunuh. Kalau ubah semula seko. Supaya akhirnya tak ada lupa tak apa semua ni pula. Allah mansuruh. Allah Taala mudah-mudahan Allah Taala tolong kepada mereka itu supaya ashab ukhdud dah zaman Nabi ashab ukhdud. Surat Al-Buruj bersama dengan Al-Buruj. Oleh itu mereka kata orang Islam ni disembelih, dianyanya, ditindih. Oleh bermacam-macam. Oleh itu kita dengan sekali-kali bahasa nawak gapo-gapo pada tak seharai, tak harai saja buat. Kita cari amalan-amalan yang membuahkan pahala kita di akhirat esok. Mudah-mudahan kita akan selamat daripada penyakit rumah iman ini. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samii'un qaribun mujibud da'awat wa qadir hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur juyushal muslimin fi kulli makan wa asakir al-muwahhidin fi kulli makan. Allahumma ansur du'afa al-muslimin min ash-shuyukh wal wildan wan nisa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.